bukan khas kepada yang berhormat daripada Hulu Selangor kita. Malam ni handsome dengan baju bola saya tu. Santai pada kita punya wakil rakyat kita laptop. Ya, banyak. Okey, rakyat kita sempoi lah, insyaAllah mudah didekati. Okey, soalan yang pertama kepada YB ialah berkaitan dengan isu gaji minima. Ini pun benda yang besar dibincangkan, yang telah diputuskan oleh kerajaan untuk dinaikkan kepada 1,700 bermula dengan Februari tahun 2025. Ya. Kita tahu gaji minima ni memang benda yang baik lah, sebab kita nak rakyat kita menerima gaji yang lebih tinggi. Ya. Sebelum ni 1,500, sekarang 1,700. InsyaAllah tahun depan 1,700. Tapi bila kita nak naikkan RM1,700 ni, ada beberapa isu lah yang mungkin dari sudut tanggungan daripada majikan kan, dan akhirnya akan memberi kesan terhadap harga barang dan sebagainya. Ya, berdasarkan kepada ekonomi negara pada hari ini, adakah kenaikan ini akan memberi satu lebih banyak kebaikan ataupun lebih banyak keburukan secara amnya kepada rakyat dan negara? Dan Muhammad Adi boleh berikan sikit komen, insyaAllah. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah betul ya, ramai orang ni. Mungkin ada yang non-Muslim, mungkin ada page hasil Harun pun melihat. Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator kita, Dr. Fairuz. Dan terlebih dahulu saya terima kasih juga kepada tim penerangan PAS Selangor yang telah menganjurkan program ini, yang mana pemakluman kepada rakyat di luar sana. Jadi saya alu-alukan juga kepada Tuan Haji Mazli kita yang handsome, kacak bergaya. Tapi dia ni pakar ekonomi. Malu saya ni. Saya bukan bidang saya ni sebenarnya. Tetapi oleh kerana ialah mewakili rakyat, kita kena faham dan kita faham tentang apa yang berlaku. Baik, berkaitan dengan persoalan yang ditanya tadi. Saya difahamkan lebih masa 10 minit. Betul Betul? Lebih okay. Kalau lebih kita katalah. Sila. Mungkin tajuk yang pertama ni saya lihat memang cukup menarik sebenarnya, tapi tak apa, tengok macam mana. Baik, yang pertamanya sudah tentu ada pro and con dan ada kekurangan di situ. Tetapi kita rakyat biasa lah. Rakyat biasa, orang yang seperti kita ni sudah saya nak pergi kepada asas dulu. Asas keperluan untuk kita sebagai manusia. Yang pertama sudah pasti kita perlukan keluarga. Itu yang pasti, kehidupan normal masyarakat. Yang kedua, kita memerlukan pekerjaan untuk menampung keperluan sendiri dan juga keluarga. Yang ketiga, rumah untuk kita berlindung. Dan keempat, makanan untuk tenaga kehidupan kita. Dan juga yang seterusnya kepada kelima, pendidikan anak-anak, yang mana baru-baru ini saya jelaskan berkaitan dengan isu pendidikan anak-anak di sekolah untuk kembali kepada asas. Dan kenderaan, yang kena kenderaan, dan ketujuh mengikut kepada perdana iaitu teknologi yang sebagainya. Saya kaitkan benda ini adalah nak memaklumkan bahawa kenaikan alu-alukan. Yang mana RM1,700 memang kita alu-alukan. Apa yang tak nak kan? Jadi kita tidak mahu rakyat di luar sana kata salah faham tentang apa yang mungkin saya cuba sampaikan. Dalam pembahasan semalam pun saya menekankan perkara yang sama. Kita bersetuju dengan kenaikan tersebut, RM1,700. Tetapi dalam masa yang sama, banyak perkara yang perlu kita lihat. Dari segi sudut kata barang keperluan ataupun kos sara hidup yang perlu kita lihat. Saya berpandangan sepatutnya perkara itu perlu kita selesaikan dahulu. Dan tidak nampak penyelesaian itu lagi setakat ini. Jadi itu yang kita merisaukan kita sebenarnya. Dan saya pernah bertugas sebagai factory manager di sebuah kilang construction. Menyediakan atau barang walaupun kita sebagai pengurus, tetapi kita perlukan sesuatu. Sama juga dengan staff. Apabila kita kata dengan 1,700 tadi, memang itu realiti yang kita mahu. Asas contohnya, beras pun tak selesai lagi. Yang cukup nyata, sehingga sekarang tak mampu diselesaikan. Sedangkan kita ni lah pengeluar beras utama.
Jadi kita tidak tahu apa masalah sebenarnya. Itu masalah pertama. Yang kedua kita lihat bagaimana telur. Ini kita cerita dulu bahawa dia pro and con tadi. Kita cerita tentang pula asas yang perlu kita selesaikan dulu. Telur ni mungkin nampak mudah. Itulah orang kata nikmat. Telur tu macam logistik dan sebagainya. Kita mengambil harga telur di pasaran sekarang ini. Dari segi apa yang dimaklumkan oleh kerajaan. Harga telur ni, dia kata kalau grade A ni dalam RM12 ke RM12.5 macam tu lah. Hakikat tidak berlaku. Sekarang ni harga telur, kalau grade A di luar RM17 ke RM18. Betul Haji Mazli? Ini yang realitinya. Yang kita lihat. Jadi itu ada benda-benda tak selesai lagi. Ini yang realiti. Dan seterusnya kaitan dengan ayam. Harga ayam sekarang kalau kita cecah. Kalau biasa mungkin dalam 2.3 kilo atau 2.5 kilo mencecah RM1 lebih. Harga ayam yang dan kita itu harga daging. Daging di Council, ahli Parlimen Malaysia, ahli Parlimen Perikatan Nasional, diceritakan oleh salah seorang sahabat kita ni, dia menceritakan bahawa orang yang berniaga lembu ni, maknanya dia sembelih lah macam biasa, nak menceritakan punyalah harga tu mahal sehingga kan tak boleh habis untuk dijual dalam tempoh seharian sebelum boleh habis. Sebab sekarang boleh mencecah. Sekilo daging boleh mencecah sampai RM60. Bahkan bukan sengaja nak dinaikkan sebab memang harga dia begitulah. Ini yang kita nak gambarkan tadi. Itu tak cerita keperluan asas yang lain. Gula, tepung, lagi apa? Minyak masak tentulah. Kan kenaikan yang dia RM2.5 sekarang dah RM31, RM10 kan. Yang mana tidak menentu. Harga tak menentu pun. Kan? Jadi kos minyak petrol kemungkinan itu akan apa dengar suara YB ni? Hilang. Jadi sebenarnya dengar tak? Cuba lagi. Dengar tak? Okey, boleh. Kan tadi, kalau kita nak naik kenaikan gaji tak ada masalah. Tak ada masalah. Semua orang bersetuju kenaikan gaji ni. Cuma masalah yang asas tu kena betulkan dulu. Apa gunanya kalau kenaikan gaji itu naik tetapi meningkat? Ini yang kita khawatirkan. Ini yang akan berlaku. Sebab itu ada kebiasaan. Apabila berlaku saja kenaikan gaji, maka harga barang akan naik. Ini tak campur lagi yang tajuk mungkin seterusnya mungkin ditanya berkaitan dengan cukai dan sebagainya. Jadi ini melihat perkara ini perlu kita lihat. Dan apabila kita lihat 1,700 ini, kalau kita lihat swasta, kita ambil swasta. Saya bekerja swasta sebelum ini. Bukan mudah untuk kita buat satu kenaikan gaji seperti ini. Saya masih ingat lagi, Bangladesh protes ketika saya bekerja. Dia kata, kerajaan telah menaikkan RM1,500 ketika itu. Dia menekan kita, dia nak nilai yang sama. Sedangkan company kami ni ketika itu on off. Kami kadang-kadang tengok pada projek, kita baru-baru ni kita berlaku COVID. Dia nak macam tu, sampai dia orang boycott tak datang dan sebagainya. Ini gambaran yang saya katakan bahawa masa aku di dalam company industri kecil seperti ini. Bukan kecil, yang besar pun tak mampu nak menampung, nak menanggung masalah-masalah macam ni. Jadi, besar daripada apa yang kita katakan tadi, yang paling bahayanya untuk makluman Dr. Fairuz dan juga pandangan saya, bila pihak swasta ditekan untuk mendapatkan satu nilai seperti itu, kesan yang paling kita khawatir adalah pengangguran akan berlaku. Kita khawatir pengangguran akan berlaku, company tak mampu nak menanggung kos yang tinggi. Ini dia buat satu pendekatan untuk mengurangkan pekerja. Dan apabila mengurangkan pekerja, bayangkan itu baru 1-2 syarikat. Kalau beribu syarikat yang satu kerja, satu benda yang sama, ramai penganggur di sana. Saya pernah satu ketika dulu, saya kerja, kami kenal dengan Kaizen.
aktiviti berkumpulan, aktiviti untuk mengurangkan kos dan sebagainya. Ketika itu zaman orang kata teknologi bermula. Yang mana ketika kami tadi benda itu untuk mengurangkan kos pekerja ni, kami dah agak dah bahawa ini akan kesan kepada rakyat Malaysia. Nyata-nyata. Kalau sebelum itu macam sistem conveyor. Sistem conveyor menggunakan 10 orang dan akhirnya hanya menunggu 3 orang saja. Ini gambaran yang saya ceritakan tadi bawah. Jadi kita tidak menolak. Kita menyokong dengan kenaikan gaji tersebut. Cuma dalam masa yang sama, kerajaan perlu melihat untuk memastikan kepala asas rakyat Malaysia perlu diselesaikan supaya tidak berlaku pengangguran dan tidak berlaku nilai yang dinaikkan tetapi barang pun naik tak ada makna. Istilahnya tidak ada apa-apa yang dapat untuk rakyat Malaysia. Dan insyaAllah dah 10 minit ni saya duduk jam tadi. Terima kasih YB. Ya, jelas sebenarnya kita menyokong kenaikan gaji minima sebagaimana tadi diumumkan oleh Perdana Menteri. Ya. Pada masa yang sama sepatutnya urusan tentang kawalan harga barang patut lebih diutamakan supaya bila naik harga gaji minima, tapi kalau harga barang naik no point. Hari ini pun tadi saya baca ada satu komen daripada Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai daripada Universiti Sains Teknologi Malaysia, IMAS. Dia kata memang dijangkakan next year akan naik lagi harga barang. So maksudnya kenaikan harga gaji minima tu memang seakan-akan tidak ada kesan nanti sebabkan oleh kenaikan harga barang. Sangat jelas lah. Terima kasih YB di atas penjelasan tadi, insyaAllah. Saya dah teruskan kepada soalan yang pertama kepada Haji Mazli berkaitan dengan isu cukai. Cukai ni memang kita dengar pun kita tak suka lah. Siapa suka cukai Jadi kerajaan sekarang ni sejak daripada ambil alih daripada kerajaan persekutuan telah memperkenalkan beberapa cukai yang baru. Dan juga pada masa sama berlaku penarikan subsidi atau rasionalisasi subsidi dah bunyi macam lebih baik lah kan. Kau pengen perkataan penarikan itu untuk bahan api, elektrik, pendidikan terbaru yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri dan melibatkan golongan maha kaya. Ini satu benda yang menarik untuk juga dikupas insyaAllah, ataupun golongan 15% katanya. Walaupun kita bakal baca apa tu YB? T15 dia pun tak tahu apa benda sebenarnya. Ya, itu tak jelas lagi sebenarnya. Sebenarnya Dewas pun tak jelas sebenarnya. Betul, kalau sangat jelas. Malah kita pun ada tengok satu keratan akhbar daripada Menteri Ekonomi mengatakan bahawa masih lagi dalam penilaian apakah dimasukkan dengan T15. Kenapa diumumkan dahulu sebelum dikaji pun kita pun tidak faham kenapa itu berlaku. Cuma nak tahu daripada Haji Mazli, adakah reformasi ekonomi madani yang dibuat ini terlalu menekan golongan ini dalam tempoh masa yang agak cepat, ataupun Haji Mazli merasakan bahawa ini tepat untuk mengurangkan defisit fiskal negara? Silakan Haji Mazli. Ya, saya yang pertama saya setuju dengan YB tadi lah. Terlebih dahulu terima kasih Dr. Fairuz. Lupa nak bagi apresiasi kepada moderator dan juga rakan panel saya lah YB. Terima kasih kerana jemput kami malam ini untuk berkongsi pandangan mengenai bajet 2020-2025 ni. Seperti mana yang saya sebut tadi, bahawa yang pertamanya saya bersetujulah dengan pandangan yang diberikan oleh YB bahawa pengenalan gaji minima ni ialah memanglah semua orang sokong gaji naik, tapi banyak lagi benda-benda asas yang perlu kita tangani untuk nak memastikan bahawa kesan maksimal boleh dirasai hasil daripada kenaikan gaji itu. Sebagai contohnya ialah sudah pasti apabila benda ni berlaku, majikan ni kita semua dah tahu dah, apabila kos meningkat, kos tu akan dipasing kepada pengguna, for sure lah yang tu, dia tak akan absorb benda tu. Ya, dia akan menjadi sebahagian daripada production cost, operation cost, dan akhirnya semua tu akan dipindahkan kepada pengguna, dan ini akan menyebabkan peningkatan harga. Oleh kerana itu, sepatutnya apa yang perlu ditekankan oleh kerajaan bersekali dengan pengumuman untuk menaikkan gaji ialah tindakan-tindakan yang tuntas untuk memastikan bahawa produktiviti juga boleh ditingkatkan. Saya suka ambil analogi teh tarik lah. Kalau hari ni teh tarik harga RM2,
dan yang mampu untuk beli teh tarik ya katakan ada 100 orang. Okey, esok akan naik gaji minima ni 1,700 esok start. Orang yang mampu beli teh tarik sekarang ni dah jadi 150 orang kerana orang semua dah naik gaji kan. Tapi kalau volume teh tarik masih kekal dengan volume yang lama, maka sebelum ini 100 orang mampu beli teh tarik, esok 150 orang yang mampu beli teh tarik, 50 orang ekstra tu akan berebut pergi nak beli teh tarik dengan volume yang sama. Jadi kalau peningkatan kuasa beli pengguna meningkat tetapi barang yang ditawarkan ke dalam pasaran tidak meningkat, maka akan berlaku berebut lah. Bila berebut tu, siapa yang boleh offer higher price, dia akan dapat. So akhirnya dia akan membina persepsi bahawa okay, it's normal sekarang teh tarik daripada harga RM2 boleh dia beli dengan harga RM2.50 ataupun RM3. Dia akan membina tabiat pembelian yang baru di dalam pasaran. Sebab itu yang lebih penting untuk kita faham bahawa yang lebih penting dan perlu di-tackle secara seiring dengan kenaikan gaji ni adalah productivity yang memang tak ada tu. Tidak disebut, saya rasa tidak disebut langsung di dalam ucapan bajet kali ini. Apa yang paling disebut ialah seperti mana YB sebut tadilah, maha kaya dan juga sebagainya. Saya pun tak pasti. Sekiranya kalau banyak langkah-langkah yang positif yang kerajaan rasa perlu untuk dilakukan untuk meningkatkan ekonomi, untuk nak expand lagi ekonomi, expansionary seperti mana yang disebut oleh PMX, expansionary budget, sebut je lah. Tak perlu kita nak scapegoatkan orang-orang kaya ni untuk kita menjustifikasikan apa tindakan-tindakan yang kita buat. Kerana mereka juga ada sumbangan kepada negara. Kita kena faham bahawa ada dua perkara di sini. Apakah kelayakan mereka sebagai warga negara Malaysia? Dan yang kedua, apakah sumbangan mereka? Kita sebut dan ada disebut dalam ucapan bajet dan diulas ringkas oleh moderator tadi bahawa akan diambil tindakan-tindakan tertentu seperti mana yang disebut rasionalisasi RON 95 juga ditarget kepada maha kaya, pengecualian kemudahan pendidikan dan juga perkhidmatan kesihatan juga kepada maha kaya. Kita kena faham bahawa mereka juga ialah pembayar cukai. Sebagai pembayar cukai kepada negara ini dan sebagai warga negara, sepatutnya mereka juga ada hak yang mereka patut dapat hasil mereka membayar cukai. Dan kita kena faham bahawa 85% daripada cukai yang dikutip oleh ASHDN, income tax, 85% datang daripada T20 sebelum ada T15 ni. Sebelum ada T15, 85% daripada hasil ketupan cukai LHDN datang daripada golongan ini. Dan kita tahu bahawa sebagai seorang warga negara di dalam sebuah negara yang merdeka, apabila kita membayar cukai, sudah pasti kita perlu atau berhak mendapat benda-benda ataupun perkhidmatan yang yang biasa disediakan dalam sebuah negara. Jadi apakah perkhidmatan ini? Adakah dengan ini kita bermaksud untuk kita nak menafikan semua ni semata-mata kerana mereka ni maha kaya? Itu satu, hak mereka sebagai pembayar cukai. Yang keduanya bahawa mereka juga ialah penyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Kebanyakan mereka yang kaya-kaya ni, kononnya yang kaya-kaya, mereka juga ialah pemilik perusahaan-perusahaan, entrepreneur, usahawan-usahawan yang besar, yang mana apabila mereka boleh berkembang di dalam aktiviti ekonomi mereka, mereka juga akan hire lagi banyak pekerja-pekerja yang mana akhirnya akan mengembangkan ekonomi. Ini juga penting. Jadi saya kira tidak ada bagi mereka untuk kita hukum mereka, scapegoat mereka semata-mata untuk nak justify apa saja tindakan yang PMX rasa perlu untuk kita buat kepada negara ini. Kalau kita nak nak rationalizekan subsidi, rasional sekali lah.
Kalau kita rasa benda tu perlu, buat je lah. Tak perlu kita nak salahkan pihak lain. Memanglah kalau kita baca textbook ekonomi, ini kalau textbook ekonomi lah. Tak ada textbook ekonomi yang kata subsidi ni baik. Memang betul. Sebab dia boleh distort keseimbangan kitaran ekonomi tu. Ekonomi ada production, ada consumption. Tapi kalau di tengah-tengah tu ada subsidi, dia jadi sengit lah. Dia akan jadi tak stabil. Keseimbangan tu akan dikacau. Betul lah dari segi textbook ekonomi. Tapi dalam keadaan tertentu, subsidi masih lagi diperlukan untuk nak meningkatkan kecekapan, untuk membantu ketidakcekapan yang berlaku di dalam sistem ekonomi. Sebagai contoh, semasa kita menghadapi COVID baru ni, banyak package rangsangan yang mana subsidi lah tu yang diperkenalkan oleh kerajaan pada waktu itu untuk memastikan walaupun dalam keadaan COVID, ekonomi masih lagi boleh berkembang, masih lagi boleh berjalan. Jadi ini semua perlu untuk memastikan bahawa ekonomi terus tumbuh. Tinggal lagi subsidi ni perlu ada objektif yang jelas. Yang itu saya kira kerajaan kena pasti dulu. Siapa yang patut terima subsidi, berapa lama mereka layak untuk terima subsidi dan bila subsidi boleh ditamatkan. Saya kira walaupun banyak disebut pasal rasionalisasi RON 95, pendidikan dan juga perkhidmatan kesihatan, sehingga sekarang kita masih lagi tak tahu T15 tu siapa, seperti mana yang YB sebut tadi lah. Ya, mungkin memang niat begitu kot. Dia sebut dulu nak test market. Jadi orang pun start bahas T15, dia ambil feedback daripada situ baru dia structure benda tu kan. Pada saya tak ada sebab mengapa kita tak boleh define benda tu sekarang. Kerana setiap tahun kita buat tax return. Kita declare pendapatan kita hantar ke LHDN. Yang semua maklumat ada dekat situ. Jadi sekiranya kalau mereka betul-betul serius untuk nak mengenal pasti siapa layak, siapa tak layak, sepatutnya dah ada dah benda tu. Sebab semua maklumat yang kita buat declaration tax kita setiap tahun, ada semua maklumat di situ. Ya, anak berapa orang, isteri berapa orang, pendapatan berapa, tanggungan berapa, semuanya lengkap di situ. Jadi saya kira perlu lebih serius lah untuk memastikan bahawa apa sahaja yang kerajaan nak buat melalui bajet 25 ni mempunyai objektif dan jelas dan juga mempunyai niat yang jelas lah untuk memastikan keberkesanan. Tak perlulah kita nak seperti mana kata Dr. Farus tadi, nak orang kata crucified. Mungkin saya boleh guna istilah tu lah, kita nak crucified Mahakaya itu semata-mata untuk memastikan bahawa apa saja yang PMX nak buat boleh dilakukan dengan apa saja niat yang ada di sebaliknya lah. Saya agak-agak lah Abang Mazli, Haji Mazli kalau kata let's say T15 ni dirasakan bukan kita diserang, bukan kita ditarget, disasarkan, agak-agak apa respon negatif yang mereka boleh buat terhadap apa yang berlaku untuk rasa tidak kita bercakap banyak. Sebab mereka ialah pemain utama dalam aktiviti ekonomi kita, sebab mereka yang terlibat secara langsung. Sebagai contoh, dividen cukai 2% kepada dividen hasil dividen. Okey, kepada pemilik perniagaan, business owner, bila company untung, company akan bayar dividen. Dividen tu diterima oleh pemilik syarikat ataupun pemilik perniagaan, akan ada tax 2%. Sekarang ni tak ada tax. Sebab cara kita kira dividen ialah apabila pendapatan tolak kos dapat untung bersih, daripada untung bersih tu declare, kita audit, dan akhir sekali tu daripada untung bersih tu baru dibahagikan untung bersih ni kepada semua pemegang saham melalui dalam bentuk dividen. Jadi sepatutnya tak ada cukai dah sebab dah bayar cukai. Dividen dikira selepas cukai bukan sebelum cukai. Jadi sekarang ni dah akan mengikut cadangan bajet 25 ni akan ada 2% lagi cukai kepada mereka yang terima dividen. Jadi 2 kali cukai. Jadi langkah yang logik sekiranya kalau golongan mahakaya dapat dividen kena cukai lagi, maka mereka boleh saja buat
company offshore yang tak perlu membayar cukai di Malaysia, yang mana tidak dikenakan cukai kepada dividen. Sebagai contoh Singapura corporate tax lagi rendah daripada Malaysia dan mereka tidak ada cukai kepada dividen. Boleh saja mereka beroperasi di Malaysia tetapi akan ada buat company di Singapura ataupun di London ataupun di negara-negara lain yang mana struktur cukainya lebih friendly. Jadi sekiranya ini berlaku, sudah pasti dia akan memberi kesan yang lebih besar lah kepada ekosistem perniagaan dan juga ekonomi di Malaysia. Maksudnya a lot of things that can be done. Maksudnya benda tu mungkin orang kata boleh kata tikam balik whatever lah maksudnya pada kerajaan kalau tidak diuruskan. Ya, ada backlash. Akan ada backlash. Betul. Terima kasih kepada sangat jelas lah yang diterangkan oleh Haji Mazli tadi. YB, ada satu golongan di Malaysia ni yang jarang-jarang disebut dalam jarang-jarang ataupun mereka rasa tidak dilihat, diambil peduli oleh kerajaan. Antaranya iaitu golongan M40. M40 ni dia rasa macam ialah semua bantuan bagi kat B40, semua bantuan bagi B40. Lepas tu kami ni dapat apa, T20, T10, T5 dah kaya. Dia orang ni duit banyak, ada kereta besar, rumah besar, beli kereta pula cash, tak payah nak buat pinjaman dan sebagainya. M40 YB. Tak banyak disebut dalam bajet. Dalam sebelum ni pun antara golongan yang dirasakan dianaktirikan dalam bajet. Selalu kita dengar benda ni dalam media dan sebagainya. Bagaimanakah nasib mereka dalam belanjawan kerana kebanyakan bantuan tunai dan bantuan langsung untuk B40. Especially yang CP-CP lah kan. Kalau kita kata 5,000 B40, yang 5,100 sebagai contohnya kan. Tidak dikonsider sebagai B40. Lepas tolak. Betul. Hari-hari ni dapat gaji, esok bayar asuran, betul dah jadi B40 lah kan. Tapi tetap dianggap sebagai M40 sebab gajinya M40. Jadi sedangkan M40 turut terkesan dengan kos sara hidup yang sangat tinggi dan kenaikan harga barang YB. So mungkin YB boleh berikan sedikit feedback dan pandangan. Silakan. Nah, InsyaAllah. Terima kasih di atas soalan tersebut. Jadi sebelum tu saya cukup tertarik atas apa yang diperjelaskan oleh ahli perniagaan kita ni, Haji Mazli. Terima kasih atas perkongsian. Dia beza Dr. Fairuz. Orang yang memang infill dia, memang bidang dia kan, bercakap tentang ekonomi. Sehingga kita sedar dengar. Kita share. Baik. Kalau kita pasal M40 ni, sebenarnya bukan baru kan. Setiap kali pembentakan bajet, biasanya orang yang teranaya, insan teranaya, tim yang teranaya adalah M40. Sebab saya kata apa? Sebab saya pun ada sebahagian daripada M40 sebelum ni. Kena akui. Saya seorang yang bekerja. Saya kategori M40. Dan setiap kali pembentakan bajet, kita akan melihat bagaimana pembentakan bajet itu kurang adil kepada M40. Jadi kalau kita lihat, seperti mana yang berlaku sekarang ni, banyak diceritakan B40. Tapi kita nak share. Saya ada juga mendapat, saya mengambil sedikit pemakluman berkaitan dengan untuk umum yang mendengar ni kan. Kalau ikut B40, pendapatan isi rumah ni sebanyak 4,850. Dan untuk M40 ni, daripada 4,851 hingga 10,959. Itu kategori M40. Dan untuk T20 ni kalau ikutkan 10,960 sebulan ke atas. T15, wallahualam, tunggulah dia nak ceritakan macam mana untuk T15 ni. Jadi gambaran tadi bahawa kalaulah perbezaan seperti itu dengan keadaan yang ada sekarang ni cukup orang kata membebankan kepada M40. Sebenarnya saya nak berkongsi kepada audiens yang mendengar perkara ini. Secara tak langsung kita akan lihat realiti yang berlaku. Bukan saja kita yang tengah membicarakan perkara ini, malah melibatkan orang-orang di luar sana. Jadi kalau kita ingat untuk golongan B40 ini seperti mana yang beritahu tadi, kita ada sumbangan tunai rahmah. Kita ada STR, kita ada SARA, sumbangan asas rahmah. Yang mana sebelum ni pun kita pasal kita bukan kerajaan, dia orang kerajaan, kita kadang-kadang kita sebagai YB pun tak faham dia macam juga. Tapi kita tahulah maklumat tu sebab kita tidak
tak tahu benda tu. Dan kita tidak, orang kata, menguruskan benda tu. Tapi saya nak beritahu juga bahawa ramai pembangkang sekarang ni bukan M40 tau. Ramai pembangkang adalah kategori B40. Termasuk yang sekarang bercakap ni. Sebab apa? Gaji kami ni sebagai sebagai yang berhormat ni, gaji kami ni digunakan untuk semua benda. Itulah gaji pekerja nak kami bayar, pejabat kami nak bayar, rakyat yang jumpa pun kami nak bayar guna dana kami. Kalau dulu kita rasa duit kita dia akulah. Aku dapat gaji dia aku. Sekarang tak. Aku dapat gaji, istilahnya akulah, jangan salah guna bahasa Aku punya duit semua untuk rakyat. Kembali balik kepada rakyat. Itu dia kata B40. Baik. Saya ingin berkongsi sedikit lah berkaitan dengan kos sara hidup yang biasa yang berlaku. Kita ambil contoh untuk 5 orang anak. Kita ambil kajian ini. Ini realiti yang berlaku. Okay? Yang pertama, untuk bayar rumah sewa saja. Untuk bayar rumah sewa ni, Dr. Fairuz. Dr. Fairuz kan beli rumah sewa. Dulu rumah sewa tu beli rumah sekarang. Beli. Sebulan berapa? Sebulan berapa? Bulan 1,607 jugalah. Ini confirm T20. Okey, saya nak gambarkan tadi sebenarnya. Itu perangkap itu. Okey, nak menggambarkan sewa rumah di luar sana, Dr. Fairuz. 600 ke 800. Itu yang medium, yang biasa-biasa. Kita jangan cerita yang high cost ni. Sampai 2,000, 3,000 sebulan pun ada. 1,500 pun ada. Apartment sekarang ni, kalau di bandar ni, kalau Damansara, 800 ke 1,000 pun ada. Tak apa, dalam kajian ni kita nak ceritakan ni. Saya akan jumlahkan nanti. Kita ambil 600 ke 800. Nilai sewaan. Kita anggapkan bahawa ini kategori B40 dari M40. Kita ambil M40 sekarang ni. Kita cerita M40. 600 ke 800 sebulan. Itu baru pertama. Kita cerita pasal berkaitan dengan utility. Utility api, air, internet dan sebagainya. Dianggarkan RM250 sebulan. Mungkin lebih lagi. Tengok kepada keperluan. Yang ketiga, kos barang dapur, iaitu barang kering dan barang basah. Saya yakin, kita masing-masing ada keluarga. Saya cerita 5 orang anak tadi. Yang mana 5 orang anak ni tadi, saya kategorikan sebagai seorang ni tadika, 2 ni sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, 2 lagi tu di universiti ataupun college. Baik. Saya anggarkan 800 ke RM1,000 sebulan. Itu untuk barang dapur, barang kering. Barang kering ni, kalau kita nak beli pun, kadang-kadang kalau kita pergi pasar, barang kering ni, tak lari 350 ke 450 sebulan. Itu real. Pergilah mana-mana pun. Kalau betul kita keluarga yang memang kita nak beli keperluan lah. Kan? Jadi, nak menggambarkan tadi, 8 ke 100 bulan. Yang keempat, kenderaan. Kita nak kena bayar. Dan kenderaan, kalau kereta biasa, kita ambil yang biasa-biasa je ni. Sebulan tak lari 600 ke 800 ringgit. Doktor. Jadi seterusnya, yang kelima. Hantar seorang kanak-kanak di taskar saya kerja seorang tadi ni. Anak-anak. Saya ambil taskar ni sekarang ni. Kalau pasti yang paling baik, yang paling murah. Kadang-kadang 100 bawah 100, 100,500 pun. Ini tak. Kita ambil yang ini nombor ni. 200 ke 300 kita ambil. Dan yuran sekolah. Buku sekolah, kepulan sekolah. Lebih kurang RM50 sebulan. Yuran tuition 2 orang, kita RM300 sebulan. Yang ketujuh, belanja untuk sekolah anak. Ini minimum kita bagi. Untuk 2 orang anak kita belajar tadi, seorang RM50 dan RM100 sebulan. Kita gambarkan tadi. Dan anak yang belajar di universiti, kita kata 2 orang tadi, iaitu tak lari seorang tu, lebih kurang dalam 300 ke 400. Saya ambil 400 seorang. Sebab anak saya 2 orang dekat universiti. Seminimal je saya bagi. 400 mana 800 sebulan. Kalau 2 orang. Universiti atau progres. Sebab anak kita ni ada yang masuk college, ada universiti. Tapi perbelanjaan harian ni mereka kena ada. Mereka nak teruskan nak belajar dan sebagainya. Baik. Seterusnya minyak kereta kita. Kita pun ada kereta, kita ada motor. Yang mana tak lari. Minyak kereta 300 ke 400 sebulan. Kalau kita bekerja menggunakan kereta ataupun motor. Dan kadang-kadang kita ada berjalan dan sebagainya. Dan seterusnya servis dan rotan insurans. Kalau saya lah, saya buat bajet saya. Setiap bulan saya mengasingkan duit saya. Duit itu, macam sekarang ni, saya asingkan 500 sebulan. Sebab apa? Servis kereta saya bukan selalu kata 6 bulan sekali. Tak, kami sebulan setengah, sebulan dah kena servis dah. Punyalah jauh berjalan dan sebagainya.
nak menggambarkan 500 pun, tapi tak apa. Tapi kes yang ni kita ambil, dia mengasingkan duit dia untuk rotan insurans RM200 sebulan. Kena ingat, RM200 itu yang saya masukkan tadi itu ada termasuk dengan minyak, termasuk dengan rotan, insurans dan juga servis kereta. Sekali servis kereta sekarang ni, tak lari 500, 600, tengok pada kenderaan. Okey? Dan yang terakhirnya, perbelanjaan sendiri. Ini sendiri, kita bekerja. Kita kena keluar hari-hari. Kita nak kena, kita makan sendiri dan sebagainya. Saya anggarkan 400 sehari, mana RM15 sehari. Kalau kita makan tengah hari ni, yang tak lari dari RM12 ke RM15 sehari sekarang memang mahal. Kalau di parlimen tu, sekali makan mau RM20. Sekali makan. Nak menunjukkan bahawa itulah kos dia. Jadinya, saya nak ceritakan, saya totalkan jumlah keseluruhan ni tadi. Iaitu daripada 4,400 sehingga 5,500 sebulan. Itu keperluan yang perlu kita adakan duit setiap bulan. Ini gambarannya. 4,400 ke 5,500. Ini yang saya cerita tadi tu. Yang 11 item. Inilah gambaran yang berlaku kepada M40. Inilah gambaran. Itu tidak termasuk kalau hari raya. Tak termasuk nak beli baju-baju hari raya. Baju lain. Ataupun kita nak bagi mak ayah. Kita lelaki tanggungjawab nak bagi mak ayah dan sebagainya. Inilah gambaran yang kita ceritakan bahawa kesan yang berlaku pada M40 sebenarnya lebih tertekan lagi sebenarnya. Dan kadang-kadang kerajaan tidak nampak. Saya pernah bahas benda ni masa bukan yang baru ni, yang sebelum ini. Saya tekankan pakai M40. Saya pernah tegur kerajaan untuk melihat golongan M40 ini. Jangan dipinggirkan M40 ini sebab M40 juga perlukan kehidupan yang selesa. Sedangkan mereka ni kena pula yang hujung-hujung. Yang hujung-hujung yang kita kata tadi gajinya mungkin baru RM5,000 je. Dikategorikan dah M40 dah tu. Kan? Bayangkan dengan keadaan saya katakan tadi 4,400 ke 5,550. 5 orang anak, seorang tadika, 2 sekolah biasa dan 2 lagi universiti. Inilah yang berlaku dan bagaimana tekanan yang berlaku ke atas mereka ini. Jadi kalau kita lihat persoalan saya tadi, bagaimana nasib M40 memang menyedihkan, memang cukup kita kesian dan sepatutnya kerajaan kena melihat perkara ini. Kalaulah apa yang dapat oleh V40, sepatutnya M40 juga perlu dinilaikan untuk dapat juga benda-benda seperti itu. Sama juga seperti mana yang Tuan Haji Mazli katakan tadi bahawa golongan yang maha kaya. Maha kaya itulah yang diulang-ulang PMX. Sedangkan maha kaya inilah yang bayar cukai. Maha kaya inilah yang bayar zakat. Dan maha kaya inilah yang banyak membantu rakyat V40 dan juga V40. Tetapi maha kaya juga nak dikoreknya, nak dikenakan. Tak tahu apa nak jadi sebenarnya sebab mereka dah cukup dah bayar cukai, dah bayar itu, dah bayar ini. Mereka ikut kepada apa yang sepatutnya mereka laksanakan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Tapi akhirnya tak habis-habis dengan perkataan maha kaya bermakna lepas ni dah akan jadi maha kaya untuk jadikan T15. Mungkin setakat itu kita kongsi, mungkin ramai yang mendengar tentang kongsian ini, terutama M40, bersabarlah. InsyaAllah kami akan cuba pertahankan tuan-tuan dan puan-puan yang terlibat dengan M40 ini tadi, insyaAllah. YB sebab kalau tadi kalau gaji MP ni untuk bayar office, untuk bayar staff, untuk bagi rakyat, maksudnya kalau gaji tu gaji T20 lah kan. Maksudnya MP juga digolongkan sebagai maha kaya, betul lah. Tapi selepas tolak bayaran tu tak jadilah maha kaya. Tak jadi maha kaya. Dia tak jadi maha kaya, dia maha miskin. Tapi ini serius ni. Ini saya alami sendiri. Memang saya alami sendiri. Saya tidak. Itu sebabnya bila ada orang nak bantai saya dalam FB dan sebagainya kan, saya memang kaki fighter. Memang saya fight balik. Saya lamba, saya bantai orang balik. Malah saya kata, mari datang pejabat. Saya cabar datang pejabat. Tengok apa yang kami bayar, apa yang kami buat. Sampai tahap tu. Bayangkan yang datang jumpa kami ni, yang datang ni bukan seorang dua. Ramai. Dan juga di kalangan mereka ni kami kenal. Kenal ni mana, kita kenal siapa dia ni. Maksudnya istilahnya tidaklah menyokong kita. Tetapi
Dan kita sebagai pusat khidmat ni kita tidak menolak benda ni. Siapa juga datang tak kira lah. India ke Melayu ke Cina ke parti mana-mana pun kita kena datang lah. Kalau kira kita ada duit, kita bagi. Tapi saya ambil kesempatan kat sini boleh. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat saya terutama ahli PAS yang banyak membantu secara tak langsung menyumbang di belakang tabir. Dan juga NGO yang banyak membantu kita, yang terutama ahli PAS lah. Terima kasih banyak saya berkesempatan kat sini. Allah, terima kasih YB. Alhamdulillah. Rakyat Hulu Selangor sangat bertuah. Itu Haji Mazli dengan kehadiran YB Hasnizan sebagai ada 10 orang lagi ni selesai ni. Selesai masalah. Haji Mazli, soalan seterusnya, dia banyak pengumuman once off dalam bajet kali ni, banyak kan once off untuk tapi kurang memfokuskan kepada peruntukan untuk menyelesaikan masalah yang lebih penting seperti kesediaan peluang pekerjaan, harga barang, sekuriti makanan, kebergantungan kepada makanan import dan sebagainya. Setuju ke tak setuju? Kalau setuju, cuba mungkin Haji Mazli boleh kupas sikit lah. Setuju. Sebab dan ini lanjutan daripada apa yang diterangkan oleh YB tadilah. Itu merupakan manifestasi daripada apa sebenarnya yang sedang dihadapi oleh rakyat sekarang ni. Memang rata-rata rakyat dalam kesusahan dengan semua kenaikan kos sara hidup dan juga inflasi yang sedang berlaku. Memanglah data daripada DOSA menunjukkan bahawa inflasi stabil lebih kurang dalam 2, 1.9 dan juga 2 sekarang. Tapi hakikat yang berlaku, the real ataupun nominal inflation yang sedang dihadapi oleh rakyat yang sebenarnya ialah lebih teruk daripada itu. Dan ini dibuktikan oleh data-data yang disiarkan oleh report-report kepada analisis yang dibuat oleh para analisa. Kita boleh tahu benda ni. Sebagai contoh, retail menurun. Perbelanjaan melalui retail yang telah dikeluarkan laporan sehingga bulan Ogos baru ni menurun. Penjualan kereta sehingga bulan Ogos baru ni menurun. Air travelling menurun. Jadi ini ialah regardless apa yang kita nak baca hasil daripada data-data inflasi, hakikatnya ini yang sebenarnya yang berlaku. Dan ini menyokong apa yang disebut oleh YB tadilah. Dan apa yang lebih memburukkan bahawa kalau kita tengok keseluruhan landscape ataupun apa yang dibentangkan background bajet baru ni, kebanyakan tindakan-tindakan yang telah diambil ialah lebih untuk nak menyokong supply kepada usahawan, kepada production, insentif kepada pelaburan, insentif kepada pelaburan baru. Jadi ini semuanya akan membantu supply. Orang akan lebih banyak perusahaan, keluar barang. Tapi apa yang perlu kita bantu sekarang ni ialah di peringkat demand ni kepada orang yang nak beli ni. Tak nampak satu pendekatan yang tuntas untuk membantu ataupun menyokong demand ni. Memanglah ada STR, skim tunai ramah kan dan juga SARA. Tapi ia merupakan kepada targeted group, bukan menyeluruh. Hanya kepada orang-orang yang tertentu saja yang layak saja yang akan dapat STR dan juga SARA. Jadi ini akan memburukkan lagi the demand side of the economy ini. Tambah lagi seperti mana yang kita sebut di awal tadilah. Tahun depan akan start 1,700 kan. Dan ini akan lagi-lagilah menyumbang kepada inflasi. Sebabnya seperti mana yang kita debate tadilah. Sekiranya tidak ada satu tindakan yang tuntas daripada kerajaan untuk memastikan bahawa produktiviti dapat ditingkatkan, maka keseluruhan kos 1,700 tu akan dipindahkan kepada pengguna. Jadi dengan segala landscape inflation ataupun paras harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna sekarang, akan ditambah lagi dengan apa yang berlaku dengan meningkatnya gaji minima ini. Dan hari ini saya ada terbaca satu report daripada DBS, Development Bank of Singapore. DBS ada buat analisa bahawa tahun 2025 ni merupakan satu tahun yang akan
apa ni yang akan menyibukkan Bank Negara Malaysia, sebab mereka menyangkakan bahawa inflation akan meningkat dengan step-step yang akan diperkenalkan oleh PMMX melalui bajet 2025 ni. Rationalization of RON 95, pendidikan, perkhidmatan kesihatan, gaji minima, combine semua benda-benda ni, semuanya akan berlaku dalam tahun 2025 dan juga cukai-cukai baru yang akan diperkenalkan. Semuanya ini akan menyumbang kepada inflasi. Sebab itu mengikut laporan daripada DBS, mereka menyatakan inflasi akan meningkat, maka Bank Negara tahun depan ni mereka akan busy untuk manage semua benda ni. Sebab itu saya berpandangan bahawa sebenarnya walaupun banyak step ataupun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk nak support supply melalui insentif-insentif kepada usahawan dan juga pelaburan, tidak ada langkah yang tuntas untuk memastikan bahawa the demand side of the economy juga dibantu. Seperti mana yang kita bahas tadilah, rakyat masih lagi susah, kos sara hidup masih lagi tetap meningkat, retail merosot dan walaupun ekspor naik, memanglah kita mengaku ekspor naik, tetapi kalau kita tengok lebih mendalam, trade surplus, kalau kita ambil ekspor, kita tolak dengan import, dia punya delta tu, dia punya perbezaan tu, dia bermula daripada bulan Januari sampai sekarang, dia semakin kurang. Jadi walaupun ekspor meningkat, import juga meningkat. Menggambarkan bahawa walaupun kita rasa kita dah okey in term of mengeluarkan barang-barang, sebenarnya masih lagi belum mampu untuk nak memastikan bahawa supply yang diperlukan oleh negara mencukupi. Buktinya kita kena import lagi banyak. Dan ini dibuktikan oleh trade surplus yang dikeluarkan oleh data-data melalui report-report lah. Jadi semua ini menggambarkan bahawa memanglah kita perlu ada langkah-langkah yang lebih tuntas untuk memastikan ini boleh dikawal. Saya berpandangan sebenarnya rasionalisasi diesel pun sebenarnya bukan masa yang tepat untuk kita lakukan. Dan ini terbukti daripada kesan lah. Memanglah kerajaan yang akan kata bahawa dia tidak akan membebankan pihak-pihak tertentu, mereka yang layak subsidi boleh dapat subsidi, boleh dapat pengecualian 200 bulan kepada pihak-pihak yang layak. Tapi hakikatnya di dalam ekosistem perdagangan itu akan ada pihak yang akan terkena kesan daripada penghapusan subsidi ini, dan hasil daripada kesan itu semuanya akan dipindahkan kepada pengguna, tidak boleh tidak. Saya kira YB Razidin pernah sebut dalam parlimen, sebab dia mengambil contoh pertanian. Pertanian tidak bermula daripada atas lori. Dia bermula daripada ladang. Daripada ladang nak sampai kepada pengguna kena naik truk. So semua step itu memerlukan kos-kos tertentu yang mana related ataupun berkait dengan diesel. Dan ini akan menyumbang kepada kos. Sebab itu seperti mana yang saya sebut tadi bahawa sekiranya kita nak rationalize diesel, perlu tunggu pada waktu yang sesuai. Apabila semua ekonomi sudah stabil, rakyat sudah mencapai tahap disposable income yang lebih optimum, maka pada waktu itu lebih sesuai. Bukan pada waktu sekarang. Kerana kalau kita buat sekarang, seperti mana kesan yang berlaku, seperti mana yang kita lihat sekarang lah. Dan tahun depan kita nak buat kepada RON 95 pula. Katalah apa sajalah, mereka yang mahakarya saja kena, yang M40 dan juga B40 tak kena, tapi hakikatnya kesan menyeluruh tu akan dirasa. Walaupun kita nak kenakan kepada T20, semua pihak ataupun semua grup-grup lain akan tetap mendapat kesan seperti mana yang berlaku apabila kita rationalize subsidi diesel. So gitulah. Jim Aziz, saya antara mangsa lah sebab saya pakai diesel. Itulah. Kena pakai EV pula, EV.
EB fikir nak beli duit, letih lah nak fikir cari beli EB pula kan. Memang sebab dia buat kan agak last minute kan dia pengumuman. Kita faham kenapa last minute, kita faham the reason it was announced very late, tapi fikir nak beli kereta baru lah, sebabnya kita tahu my expenditure is sampai tak almost 1,000 sebulan just untuk sesaja, which is sangat tinggi. Percentage dengan gaji tu sangat tinggi lah. Memang kita jangan tukar lagi dibantainya apa ni petrol lah naik. Allah Akbar. Okey, terima kasih. Apa tu ialah dia dalam keadaan sekarang ni tidak ada masih lagi tidak ada equilibrium dalam kitaran ekonomi kita. Sebab tu inflasi akan terus naik. Saya rasa pada pandangan saya lah, dengan keadaan sekarang ni sepatutnya OPR patut dikekalkan. Sebab rakyat tidak boleh dibebankan lagi dengan menurunkan OPR. Memang kalau keturunkan OPR, loan apa semua murah, orang boleh ambil loan kereta murah, loan rumah dengan lebih murah. Tetapi kita dalam fasa untuk menarik lebih banyak pelaburan masuk ke dalam Malaysia. Apabila US turun, maka ringgit akan lebih atraktif. Market Malaysia akan lebih atraktif. Jadi capital ataupun modal akan masuk ke Malaysia. Kita harapkan modal-modal yang masuk ni akan terjemahkan dalam lebih banyak pelaburan, lagi banyak industri dibuka, rakyat boleh kerja lagi. So rasanya jangan ubah lagi. Kita nak ambil advantage daripada gap sekarang ni supaya lebih banyak modal masuk. Faedahnya kepada rakyat. Kita jangan terikut lah. Sebab jiran-jiran kita dah start turun ni. Thailand dah start turun. Singapura belum lagi, tapi Thailand dah start turun. So kita jangan turun lagi. Jangan ikut lah. Ramalan saya kalau boleh pertahankan sehingga suku kedua tahun depan. Kalau kita nak ambil tindakan lain lah sehingga pada waktu itu. So dengar-dengarnya penurunan itu tidak akan berlaku lah, ataupun memang dengar-dengar penurunan itu akan masih lagi dalam consideration. Yang ni Bank Negara Malaysia lah yang akan yang akan betul. Itu monetary part lah. Bank Negara kontrol monetary, kerajaan hanya kontrol fiskal. Walaupun kata semuanya bebas, tapi akhirnya mereka akan exchange notes juga kan, untuk memastikan tindakan tu ada koordinasi kan. Bila kita tanya pasal soal harga barang ni, selalu dia kata harga telur murah lagi, harga ayam murah lagi. Dalam kita malas nak berbincang lagi ya. Itulah. RM27 sepotong. Dia bincang telur pasal ayam aja masalahnya. Dia ingat benda lain tidak kesan this cost. Allah Akbar. Okey. YB, soalan terakhir before kita tutup, macam mana kita buat sejam lah untuk kita tak membebankan penonton. InsyaAllah kan kita pun boleh tidur awal. YB pun nak bangun awal, esok ada lagi sidang parlimen kan. Kali kau tahu ni YB, the biggest budget jumlah dia dan meningkatkan lagi sampai 1.15 trilion hutang. Ini pun satu bincangan yang lain pula. Mungkin Haji Mazdi mungkin kalau nak tambah kemudian lepas boleh juga berkaitan dengan isu tu. Sebab dulu dia kata negara nak bankrupt, dijadikan satu zikir lah berulang-ulang sehingga jatuhnya kerajaan. Kali ni hutang dah meningkat hingga 1.15 trilion as far as I can know. So dan daripada jumlah yang besar belanjawan ni, sumber terbesar dah datang daripada cukai pendapatan, about 40% kan, daripada jumlah pendapatan lah. Dan pasti je kalau 40% of cukai ni bermakna it comes from rakyat lah yang akan bayar cukai tu. Siapa yang paling akan terkesan? Segmen mana yang paling akan terkesan dalam konteks nak ambil cukai daripada rakyat ni? And then siapakah yang lebih memperolehi manfaat? Bagaimanakah kaedah mengimbangi golongan terkesan dan golongan yang mendapat manfaat? Silakan YB. Baik, terima kasih Dr. Fairuz. Tapi sebelum tu saya tarik kisah berkaitan dengan diesel tadi tu. Sebab itu hari RM1.20 sekali dia naik kan. Saya pernah pakai Hilux tu. Jadi kalau dilihat daripada kenaikan tersebut, kalau sebelum tu kita pernah isi RM130, dia menjadikan hampir 200 lebih sekali isi untuk full.
Ini gambaran yang kata begitu menderanya kepada mereka yang menggunakan visa. Apapun harap bersabar Dr. Fairuz yang menggunakan visa. Baik, balik ke soalan tadi kan. Jadi bagi saya lah, dia ada yang mendapat manfaat, terkesan daripada apa. Ini ada juga yang terkesan. Yang paling terkesan adalah maha kaya lah istilahnya. Sebab mereka ni adalah mereka yang terpaksa mengeluarkan berbagai-bagai cukai yang perlu dilaksanakan. Kalau sebelum ini pun cukai yang 6% ke 8% untuk logistik. Betul ya Haji Mazli tak ada silap. Kan? Iaitu pun memberi kesan yang besar sebenarnya. Walaupun dimaklumkan tidak beri kesan, tapi kesan cukup besar. Sebab logik akal lah, atas apa juga kenaikan yang berlaku, akhirnya akan kembali kepada rakyat. Sama juga yang apa yang Haji Mazli ceritakan tadi, iaitu apabila satu kenaikan yang baru dikatakan yang tadi tu, cukai dividen kan, 2%. Sekiranya cukai baru dikenakan pendapatan dividen yang lebih daripada RM100,000. Jadi sudah pasti dia melibatkan kepada individu dan syarikat. Bayangkan dividen hak mereka pun tak dikutipnya. Jadi yang kita khawatir, takut akhirnya dia buat keluar. Seperti mana Haji Ramli buat apa sifat dalam ni. Ya, ini di antara benda-benda yang kita perlu lihat lah. Yang sepatutnya kerajaan kena menilai semula tentang perkara ini. Janganlah menganggapkan semua yang maha kaya ni, dia apa ada kehidupan, ada perkara-perkara yang perlu dibuat dan manfaat maha kaya ni sebenarnya kepada rakyat di bawah ini. Saya risau sebenarnya. Kita duk tekan-tekan syarikat, tekan-tekan maha kaya dan berapa banyak syarikat yang gulung tikar. Berapa banyak syarikat yang telah berpindah beroperasi di luar negara, yang keluar daripada negara Malaysia. Berbanyak. Saya dulu kerja National Panasonic Haji Mazli, Dr. Fairuz. Kami dulu ada 25 company di Malaysia. Bayangkan 25 company. Dulu dipanggil Matsushita. Lepas tu ditukar National Panasonic. Lepas tu ditukar Panasonic. Saya 16 tahun kerja situ. Dan akhirnya yang tinggal dah 5 company je. Tak silap saya. Dia itu pun dah digabung-gabungkan. Ini gambaran yang bahawa akhirnya tak tahan. Kita nak, kalau boleh nak sustainkan diorang ni berada di Malaysia, meneruskan perniagaan sebab manfaat dia kepada rakyat Malaysia. Jadi saya katakan tadi bahawa golongan yang paling terkesan adalah mereka-mereka yang terbeban dengan cukai. Yang itu cukai itu jadi cukup besar lah saya lihat. Dan mungkin memberi manfaat juga kepada golongan yang berpandang rendah. Sebab cukai tersebutlah dia akan kembalikan kepada rakyat tadi. Kita tak lafikan. Seperti mana yang kata ada program SARA dan sebagainya tadi kan. Jadi mungkin dari sektor pendidikan, kalau kita lihat baru-baru ni, kalau Dr. Fairuz, saya tak pasti mungkin dengar atau tidak perbahasan saya baru ni, yang mana saya ada menyentuh berkaitan dengan bagaimana seorang pelajar telah kena renjetan elektrik di sekolah. Bayangkan, bila kita siasat, kita tanya-tanya dan sebagainya, saya difahamkan bahawa semua yang melibatkan kos. Sebab masalah dah tahu, tetapi ditangguhkan. Dan akhirnya seorang pelajar telah terkena renjetan elektrik. Jadi ini gambaran kan tadi bahawa mungkin orang kata ada kebaikannya, bahawa ada dana. Kalau kita lihat pada pembentangan baru-baru ni, dia akan allocatekan dana ni, lebih dana ini kepada di sektor yang tertentu ni. Jadi mungkin di situ boleh orang kata melihat bahawa ada benda yang bagus, ada benda yang merisaukan apabila pelabur ini lari dia keluar Malaysia dan sebagainya. Dan saya melihat dia ada pro and con juga. Jadi insyaAllah kita mengharapkanlah supaya pihak kerajaan dapat menilai semula, melihat semula untuk memastikan bahawa yang paling pentingnya adalah tidak ada berlakunya company gulung tikar dan tidak berlakunya bahawa pelabur-pelabur lari keluar daripada Malaysia. Jadi itulah yang boleh saya kongsikan dari soalan ini. Terima kasih. Satu benda lagi lah yang saya selalu duk fikirlah Haji Mazli antaranya ialah banyak graf yang menarik lah. Maksudnya pelaburan meningkat lah, ringgit dia jadi kukuh. Tapi
in actual fact kita tak rasa. I mean on the ground kita tak rasa. YB pun mungkin probably we have the same perception lah kot, sebab kita rasa kalaupun banyak sangat bunga-bunga di atas kata pelaburan bilion-bilion, penabung baru-baru ni ringgit mengukur sampai 4.1, I think was quite good lah, tapi rakyat biasa tak rasa. So benda yang mungkin saya pun tak kerti sebab ini bukan bidang kita. I feel that sebagai orang-orang yang orang marhen lah kan, macam kerajaan atau pemimpin tidak ada insight. Baguslah, I mean tak ada insight berkaitan dengan apa yang berlaku di bawah. Okay, Haji Mazli, last soalan terakhir, arah tuju belanjawan ini akan lebih mengurangkan hutang negara atau menaikkan KDNK negara seperti sasaran yang diletakkan? Which one? Adakah, ulang balik padam pula ni, mengurangkan hutang negara ataupun menaikkan KDNK negara? Silakan aja. Ni macam kena buat kelas kelas ekonomi 101. Dia tak straightforward macam tu. Tak straightforward itu. Sebab ialah bajet tahun ni dimasyhurkan sebagai bajet yang terbesar. Sebenarnya setiap tahun bajet terbesar. Sebab bajet sentiasa meningkat. Ya, betul. Setiap tahun bajet terbesar. Tapi okeylah. 400 bilion ke bajet terbesar. Kita kena faham bahawa tak semua hutang ni buruk untuk negara. Sebab perlu hutang, selagi mana kita ada keupayaan untuk bayar, perlu hutang. Sebab daripada itu kita akan pastikan bahawa kita akan berterusan develop negara ni. Dan juga dari segi pembangunan ekonomi, tak semestinya defisit fiskal itu buruk. Sebab sekiranya kalau kita boleh kontrol defisit pada percentage yang tertentu daripada GDP, itu akan memberi ruang untuk ekonomi ini terus berkembang. Ialah kadang-kadang dalam apabila kita hanya berbelanja, memanglah eloknya berbelanja within kita punya keupayaan, tapi kadang-kadang perlu untuk kita nak lakukan satu anjakan untuk memastikan ekonomi itu boleh berkembang pada julat yang lebih daripada biasa ataupun pada pace yang lebih pantas. Sebab itu kadang-kadang ini akan menyebabkan berlakunya defisit. Tapi defisit pada julat yang boleh dikawal baik dari segi untuk mengembangkan ekonomi. Tinggal lagi kita kena pasti mana sumber yang kita boleh guna untuk menampung defisit inilah. Dan juga kedua-dua benda ini perlu untuk memastikan bahawa GDP akan terus berkembang. Dia banyak faktor GDP ni. Sebab kalau kita tengok, ini again textbook ekonomi lah ni. Formula GDP ialah kerajaan berbelanja, rakyat berbelanja dan juga trade, import dan juga ekspor. Jadi semua benda ini akan menyumbang kepada GDP. Formulanya begitu. Jadi semua pihak kena melakukan peranan masing-masing. Sebab tu dalam bajet seperti mana yang kita dah bahas dalam sejam lepas ni ialah perlu untuk mengambil kira kedua-dua belah sides of the economy, supply dan demand. Sebab kedua-dua ini akan memastikan bahawa GDP akan mencapai pertumbuhan yang tertentu untuk memastikan bahawa ekonomi boleh berkembang. Sekiranya kalau GDP tak berkembang, maka kekayaan yang dapat kita bentuk untuk memastikan kesenangan kepada rakyat tu makin lama makin berkurang lah. Kalau ini berlaku, maka banyak kesan lain. Paras harga juga akan menurun. Memanglah kalau menurun tu bagus bagi rakyat, maksudnya harga makin rendah. Tapi dia tidak elok bagi orang yang mengeluarkan barang. Sebab kalau barang makin murah, dia tak ada untung pula. Bila dia tak ada untung, juga akan beri kesan kepada ekonomi. Tapi kalau harga naik, orang yang mengeluarkan barang memanglah suka sebab dia dapat untung lagi besar. Tapi orang yang membeli pula tak larat nak beli. Itu akan menyebabkan berlaku inflasi. Jadi oleh kerana itu perlu ada satu titik keseimbangan untuk memastikan bahawa dua-dua pihak ni selesa.
Yang ini yang akan diterjemahkan dalam bentuk GDP lah. Maka untuk memastikan bahawa GDP ni dapat mencapai apa yang kita nak, apa yang kita target, kadang-kadang kena berhutang, kadang-kadang dalam bajet kita kena ada sedikit defisit untuk memastikan bahawa target GDP itu boleh kita capai. Mengapa penting kita capai target GDP ni? Ialah untuk memastikan bahawa objektif yang nak kita capai hasil daripada aktiviti ekonomi ni boleh kita capai. Kena ada target dulu. Bukan buat bajet kemudian ikutlah apa nak berlaku dan baru kita tengok result tu okey ke tak okey. A good economic planning ialah seperti mana yang kita selalu nampak lah. Untuk tahun depan tu kita dah tahu berapa yang kita nak, berapa growth yang kita nak. Seperti mana yang disebut dalam bajet, lebih growthnya lebih kurang dalam tahun 2024 jugalah, lebih kurang dalam 5. Dan antara 4 lebih sehingga ke 5.5 sehingga 5. Jadi julatnya lebih kurang dalam 5% dijangka pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk memastikan kita dapat pertumbuhan sebanyak 5% ini, sebab itu penting untuk kita pastikan bahawa apa yang kita nak berlaku. Sebab itu kalau perlu hutang, kita berhutanglah. Dan sekiranya kalau ekonomi ni, sekiranya hutang tu kalau kita guna untuk memastikan digunakan dalam aktiviti ekonomi, dianya akan menyumbang kepada revenue. So bila revenue ada, kita boleh guna revenue ni untuk bayar balik hutang. Sebab itu dan begitu juga dalam kes defisit. Walaupun berlaku sedikit defisit dalam perbelanjaan, tapi sekiranya kalau defisit yang kita wujud itu kita gunakan untuk mengembangkan lagi ekonomi, insya-Allah benda itu juga boleh kita uruskan dengan baik. Jadi berbalik kepada soalan Dr. Fairuz tadi, dia tak straightforward lah. Memang betul seperti mana Dr. Fairuz sebut lah. Ini kena kelas lain lah untuk kita lecture berapa prinsip-prinsip penting dalam nak menguruskan ekonomi ni kan. YB, terima kasih YB. Punyalah orang pakar cakap kan. Ya. Memang kena di awal lah. Kita kena buat kelas ni sebenarnya. Kita kena buat kelas supaya kita lebih memahami asas-asas ekonomi. Terima kasih Haji Mazri di atas. Walaupun singkat ada berisi lah. Alhamdulillah. Kita sampai penghujung ni. Kita sekarang mungkin sebenarnya kalau tengok soalan banyak, tapi sebab kita pun tak sempat lagi nak tak sempat layan semua. Tapi banyak sebenarnya memang dah cover lah beberapa perkara yang disebut tadi, insya-Allah. Kepada P40 kesan dan sebagainya. Okey, tak apa. Saya nak minta sebagai penutup untuk malam ni mungkin 2 minit daripada setiap panel kita sebagai kesimpulan sebelum kita menutup bicara kita pada malam ini. InsyaAllah silakan YB Hasnizan untuk memberikan mungkin ayat-ayat sebelum tidur lah. Esok nak bangun awal nak pergi ke parlimen pula kan. Silakan YB. Baik, terima kasih Dr. Fairuz as a moderator kita pada malam ini, dan terima kasih kepada penerangan PAS Negeri Selangor. Dan sememangnya program seperti ini bagus untuk penjaman ilmu, untuk pengetahuan kepada rakyat di luar sana. Jadi kepada seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti kata live ini, kata doakan sama-sama. Sebab kita bukan nak mikirkan keburukan semata-mata, tak. Mana yang baik sudah pasti kita sokong. Apa yang kerajaan bawa yang baiknya kita akan sokong. Jadi apapun insya-Allah kata kita akan lihat atas apa juga yang berlaku di masa hadapan. Tapi insya-Allah kami sebagai kata semak dan imbang ni di parlimen sudah pasti kami membicarakan benda ni berkali-kali. Jadi untuk makluman semua, atas apa juga isu, kebiasaannya kami MP ahli parlimen ni kita akan duduk bersama dengan beberapa orang pakar. Mana kami ni bukan mandai-mandai, tak. Kami akan sit down dengan pakar-pakar untuk membincangkan atas apa juga topik, apa juga isu untuk kami bahaskan bersama. Jadi sekadar berkongsi kepada semua yang mendengar bahawa orang kata ahli parlimen Perikatan Nasional ini memang bersedia untuk menghadapi atas apa juga orang kata persoalan, kemungkinan, dan juga kita akan pertahankan perkara yang sepatutnya kita pertahankan. InsyaAllah, terima kasih lagi sekali kepada Dr. Fairuz selaku moderator. Terima kasih Haji Mazli
Saya dapat pertama kali saya dapat partner dengan Haji Mazli, dapat kongsi ilmu yang banyak. InsyaAllah mungkin saya akan jumpa temu secara personal untuk mendapat ilmu yang lebih lagi berkaitan dengan ekonomi insyaAllah. Dan terima kasih kepada penerangan Selangor yang menguruskan program kita pada malam ini. Kita setakat itu saja. Terima kasih. Terima kasih pada YB, terima kasih. Haji Mazli, silakan 2 minit. Saya harap kerajaan segera dan menyegerakan pendetailan kepada beberapa perkara yang masih kabur lah. P15 tu apa, struktur rasionalisasi RON 95 macam mana, tak ada detail lagi. Penarikan kemudahan kepada mahakaya untuk pendidikan dan juga perkhidmatan kesihatan masih belum ada detail. Banyak benda-benda yang tak ada detail lagi yang memberi kesan kepada pelaksanaan tu nanti. Jadi saya harap kerajaan menyegerakanlah pendetailan tu untuk memastikan bahawa kita akan lebih clear ke hadapannya. Dia memang common memang kita bentang bajet tanpa ada homework yang seperti sebelum kita. I thought that kalau lebih baik we have something on the table, so bila kita bentang tidak ada pun detailan. So ini memang common ke that kind of practice dalam pembentangan bajet? Tak tahu lah, saya tak pastilah dalam menyediakan bajet negara, tetapi in any planning at all, kalau kita tak pasti, macam mana kita boleh define nombor yang kita nak capai dan juga nombor yang kita akan manage. Kalau kita yang tu tak pasti je, nombor tu datang daripada mana? Exactly. 8 bilion ada juga berlaku yang tahun lepas. Ada yang berlaku pada pembentangan bajet yang lepas. Maknanya dia ada pertambahan kata dana ataupun benda yang kesilapan berlaku. Ini yang lepas tu cerita ni. Ini berlaku yang lepas. Ya. Sebab kalau dia dah buat anggaran 8 bilion akan dapat di-save daripada rationalization of subsidi from pendidikan, mesti dia dah ada pun numbers what are the ni, tapi bila kita tanya T15 tidak jelas apa maksud T15 ini dan menimbulkan resah gelisah di kalangan rakyat. Kita tak best tu. Jadi terima kasih. InsyaAllah rasanya kena buat lagi sebab mana cukup sejam kan cerita pasal ekonomi negara ni. Kalau sejam ni tak cukup lah, kena tambah lagi, tapi kita malam ni kita habis dalam sejam lebih kurang 10 minit. Terima kasih mewakili pihak penganjur. Terima kasih kepada YB Hasnizan selaku Ahli Parlimen UDA Selangor. Selamat berjuang esok YB. InsyaAllah kalau ada peluang lagi berucap. Maaf lah, saya pun tak sempat nak tengok semua Parlimen berucap kan. Soalan tadi macam Allah terasa je tak tengok berucap. Dan juga Haji Mazli Zakwan. Ya. Terima kasih di atas kedai malam ni. Terima kasih dan terima kasih kepada semua yang menonton di luar sana. Dan insyaAllah saya yakin lepas ni mungkin ada lagi episod yang kedua, ketiga dan sebagainya untuk kita mendengar dan mengupas isu-isu semasa. Maka dengan itu saya nak tutuplah malam ini. Jumpa lagi pada episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.